Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأغام الحمد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat sama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah, masih lagi ada hati untuk datang ke majlis-majlis ilmu, masih lagi lunak jiwa kita dengan agama ini, dengan kehidupan beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing, memandu kita untuk menjadi di kalangan hamba-hambanya yang insya-Allah benar-benar beriman, benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-176, iaitu ayat yang ke-27 daripada suratul Ankabut. Ayat 27 surah Al-Ankabut, muka surat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم. Wawahabna lahu. Wawahab ba yang mati di tengah-tengah perkataan, tengah bacaan, tengah ayat. Qalqalah sughra. Ada bunyi detakkan suara. Hab wa wahabna lahu ishaq. Lahu ishaq. Selepas huruf ha besar ni ada huruf waw yang kecil. Di hadapannya huruf hamzah. Maka ini mad silah tawilah. Kita kena baca 4 harakat. Kan kalau tidak ada hamzah, kalau bukan huruf hamzah selepas waw yang kecil ni itu mad silah qasirah. Dulu kita dah banyak kali sebut kalau selepas ha besar ni ada depannya huruf waw yang kecil ataupun ada huruf ya yang kecil, maka itu adalah mad silah. Sama ada mad silah qasirah ataupun tawilah. Kalau mad silah qasirah di hadapan waw atau ya yang kecil itu ada huruf tidak ada huruf hamzah, itu qasirah. Kalau ada huruf hamzah itu tawilah. Qasirah kita baca 2, tawilah kita baca 4. Lahu ishaq wa ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwah. An-nubuwwah, nun bersabdu, nun yang bertasydid. Semua nun yang bertasydid adalah wajibul gunnah wajib kita dengung dengan qada 2 harakat. Wal kitaba wa atainahu. Atainahu itu mad badal. Atainahu itu mad badal. Apabila huruf mad didahului oleh huruf hamzah yang berbaris, maka itu adalah badal. Sama ada bunyi dia a ataupun i ataupun u di awal perkataan, maka itu adalah mad badal. Atainahu ajrahu fid dunya. Jim yang mati qalqalah sughra sama seperti wa wahab, bezanya huruf saja. Kemudian ajrahu fid dunya. Ini kita dapat bezakan hu fid dunya dengan lahu ishaq. Ajrahu fid dunya ni selepas ha besar ni, ha bulat ni, di hadapannya ada huruf waw yang kecil, tapi di hadapan huruf waw tu huruf fa. Kan? Dia bukan huruf hamzah, maka dia mad silah qasirah. Lahu ishaq, di hadapan huruf waw yang kecil tu ada huruf hamzah, maka dia jadi mad silah tawilah. Itu beza dia tuan-tuan. Fit dunya. Dunya ni bukan idgham ma'lunah, walaupun kita dapat lihat di sana nun mati bertemu dengan ya, tapi dia bertemu dalam satu perkataan. Dan perkataan dunia itu sendiri ulama-ulama tajwid menyebutkan hukum dia di segi hukum tajwidnya adalah izhar mutlak. Kita baca tanpa dengung. Fit dunya. Fit dunya.
Wa innahu sama dengan an-nubuwah, wajibul gunnah, kita baca dengan dengung pada dua harakat. Innahu fi sama dengan ajrahu fi, mad silah qasirah dua harakat. Fil akhirah, akhirah tu awal perkataan tu, itu mad badal. Akhirah sama hukumnya dengan atainahu. A tu mad badal. Atainahu pada pada atainahu sama hukum dengan a pada al-akhirah. Dua-duanya mad badal. La minas sadihin. Sadihin man arid bisukun. Kita boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsiran. Dan kami kurniakan kepada Ibrahim anak yang bernama Ishak dan cucu bernama Yaqub, dan kami berikan di kalangan keturunannya pangkat kenabian dan juga memberi kitab, dan kami kurniakan upah kepadanya dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya dia daripada golongan orang-orang yang baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan tentang kurniaan yang besar kepada Nabi Ibrahim. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang kisah perjuangan Nabi Ibrahim menentang Namrud dan kaumnya. Di hujung ayat tentang pengkisahan Nabi Ibrahim alaihi salam ini, Allah Ta'ala jelaskan dia telah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim anak cucu, iaitu anak Ishak, kemudian cucu yang bernama Yaqub, dan kami berikan kalangan keturunannya pangkat kenabian. Allah Ta'ala sebut dibagi Nabi Ibrahim anak yang bernama Ishak, kemudian cucu lagi nama Yaqub, kemudian Allah Ta'ala jadikan keturunan-keturunan nabi-nabi yang dilantik selepas itu adalah daripada keturunan Ibrahim alaihi salam. Termasuk Alkitab, kitab-kitab yang diberikan, kitab-kitab samawi yang diberikan juga daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu maksud ayat. Dan Allah Ta'ala kurniakan banyak ganjaran pahala semasa dia masih lagi di dunia, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan Nabi Ibrahim dalam golongan orang-orang yang saleh. Baik tuan-tuan, untuk lebih jelas lagi kita tengok sama-sama tentang ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini, Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang dikurniakannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sama ada di dunia maupun di akhirat, sebagai balasan terhadap keikhlasannya. Satu nikmat yang Tuhan beri pada Nabi Ibrahim ni, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah kurniakan kepadanya anak bernama Ishak dan cucu bernama Yaqub. Setelah lama Nabi Ibrahim duduk seorang-seorang, diberinya anak Ishak kemudian Yaqub. Yakni Allah kurniakan kepada keturunan, itu ayat yang kedua. Jadi Nabi Ishak ni sebenarnya dia lahir selepas Ismail kan. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak ni adik-beradik. Nabi Ismail, pada Ismail lahir, baru lahir Ishak. Baru lahir Ishak. Daripada keturunan Nabi Ismail ni lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Ishak ni
Ada anak nama Yaqub. Yaqub ni lah daripada keturunan Yaqub ni lahirnya nabi-nabi, rasul-rasul di kalangan Bani Israel. Sampailah ke Isa alaihi salam. Kan? Jadi itu keturunan-keturunan yang baik yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Yakni Allah kurniakan kepada keturunannya yang berpangkat Nabi dan mendapat pula kitab Allah yang diturunkan dari langit. Tak ada Nabi selepas Nabi Ibrahim, melainkan adalah dia daripada keturunannya. Semua Nabi lepas itu daripada keturunan Nabi Ibrahim. Bermakna sekalian Nabi dari kaum Bani Israel adalah berasal daripada Nabi Yaqub. Bani Israel, yang disebut Bani Israel, Israel itu adalah daripada keturunan Nabi Yaqub. Hingga kan kepada Nabi Isa alaihi salam, anak Maryam, merupakan Nabi terakhir daripada keturunan Israel, yakni keturunan Yaqub. Allah Ta'ala sebut dijadikannya zuriat Nabi Yaqub ni yang baik-baik, kemudian kenabian dikurniakan kepada keturunan Ibrahim dan juga Alkitab. Tuan-tuan tengok semua kitab samawi turun kepada keturunan Ibrahim alaihi salam. Zabur kepada Daud, Taurah kepada Musa, ini semua keturunan daripada Bani Israel. Injil kepada Isa alaihi salam, itu Nabi terakhir daripada keturunan ni, Yaqub ni. Semuanya daripada keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk Rasulullah yang mendapat Al-Quran, Alkitab yang bernama Al-Quran pun daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, daripada selalu anaknya yang bernama Ismail. Jadi semua Nabi-Nabi selepas itu adalah daripada keturunan Ibrahim AS. Satu kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Ibrahim AS kerana perjuangannya, kerana kesabarannya. Batu Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab dia At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah menyebutkan, pernah membahaskan dalam kitab itu tentang apabila manusia dibangkitkan daripada kubur nanti, semuanya dalam keadaan yang bertelanjang. Dia kembali seperti asal, seperti mana dia mula-mula dijadikan. Seperti mana kita keluar daripada perut mak kita, telanjang, tak berkhitan, tak ada kasut. Begitulah manusia dibangkitkan. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab tazkirahnya itu, dalam keadaan bertelanjang, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ulama bahas-bahaskan, kenapa pula Ibrahim alaihi salam yang dikurniakan pakaian dahulu, sedangkan Sayyidul Mursalin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tauhid pun menyebutkan semulia-mulia makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut apa ni? Apa Ibrahim Laqani sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid yang Ustaz Muhammad ajar tu. Dalam tu ada sebut tentang wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaq. Disebut dalam kitab Tauhid Jawharatul Tauhid. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna, seafdal makhluk secara mutlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tauhid. Tapi kalau Nabi semulia-mulia makhluk, kenapa pula Nabi Ibrahim dulu dapat pakaian? Dibahaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, membawakan pandangan para ulama. Kata ulama-ulama kita, Ibrahim mendapat pakaian terlebih dahulu kerana dialah antara satu-satunya Nabi yang dibakar, yang ditelanjangkan, dibakar. Maka Allah Ta'ala muliakan dia dengan pakaian dulu, lepas dia bangun nanti. Kedua, mendapat pakaian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama lain kata tak puas hati pula. Kenapa lah Rasulullah nunggu dua pula? Kan dia paling mulia. Imam Al-Qurtubi menjawab, memang Rasulullah selepas yang kedua itu, tetapi tidak menunjukkan Rasulullah itu hilang kehebatannya. Kata Imam Qurtubi, kerana pakaian yang diberikan kepada Ibrahim memang hebat, tetapi pakaian yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qimah dia, nilainya lebih hebat daripada itu.
Jadi dia seimbang lah. Nabi Ibrahim dapat pakaian dulu, tapi Rasulullah nombor dua. Rasulullah dapat pakaian yang lebih bernilai, bermutu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah bermutu dah pakai tu. Rasulullah lagi bermutu. Nak seimbangkan. Itu dijawab oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih sebagai balasan di atas kesungguhan perjuangan Ibrahim alaihi salam. Berani kemudian sabar. Bertahun-tahun tak jumpa anak sungguh sebelih anak pula. Allah Ta'ala seolah-olah menguji dia. Kamu nak pilih Allah Tuhan kamu atau kamu nak pilih anak kamu? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korbankanlah anakku. Anak dia sendiri mendorong dia supaya memilih Allah. Tengok keluarga Ibrahim alaihi salam. Kan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tukarkan Ismail yang nak disembelih itu dengan kibash. Kibash kata ulama, kibash yang diambil daripada korban Habil dulu, Allah Ta'ala angkat, gantikan pada zaman Ismail. Disembelihlah kibash itu. Itu tentang kemuliaan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut. Apa tu? Dia tak datang. Kan Allah Ta'ala lantik Nabi Ibrahim sebagai kawan. Kawan rapat, Khalil. Kan kawan rapat. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala melantik Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Kawan rapat. Khalil. Itu di antara tanda-tanda kemuliaan Ibrahim alaihi salam. Dan habis kat situ tuan-tuan. Itu tentang wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab. Kenabian daripada keturunan dia, kitab-kitab semawi pun turun daripada keturunan dia. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Allah Ta'ala beri upah ataupun pahala kepada Nabi Ibrahim dalam kehidupan dunia, iaitu ditukarkan nasibnya yang kurang baik, iaitu kesusahan yang dialaminya mula-mula dahulu dengan kesenangan. Susah Tuhan tukar dengan senang. Kalau dahulu dia hanya berseorangan kerana lama tidak mendapat anak disebabkan isterinya mandul, akhirnya dapat juga anak dan keturunan yang banyak. Begitu pula kalau kaumnya dahulu dalam keadaan yang sesat, kemudian Allah Ta'ala tukarkan dengan kaum yang mendapat petunjuk. Mereka itulah daripada keturunannya yang mendapat pangkat Nabi dan dituruni kitab-kitab Allah. Sebelum tu semua menentang dia. Tapi lepas tu keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ramai menjadi Nabi dan Rasul. Kalau dahulu dia tidak mempunyai harta dan tidak pula dikenal orang mempunyai nama yang baik, tetapi kemudian telah mendapat kedua-duanya sekali. Sedangkan harta dan nama yang baik itu kedua-duanya merupakan puncak kesenangan dan kelazatan hidup di dunia. Harta dengan nama yang baik. Kalau ada harta, nama busuk, tak ada makna harta tu. Kan orang sebut, "Ui, kau tak tahu dia tu orang paling kaya dalam daerah Rambau tu." Ya kau, orang semua dah bangga dah. Oh, botol paling banyak. Ada tu tak? Ada kot langsung habis. Kan? Nama busuk. Orang tak nilai nama. Kerakut dia tu. Kan? Tapi kedua, dia tu kat Malaysia antara 10 terkaya tu. Kan? Orang bersebut memang sah, dia tu memang baguslah. Banyak menderma anak-anak yatim, golongan armala, sumbangan-sumbangan dia otomatik. Kan? Jadi nama, harta dengan nama ni dua-dua tu. Itulah kemuncak kepada kesenangan hidup di dunia lah dinilai. Nabi Ibrahim dapat kedua-duanya. Kurniaan daripada Allah. Maka Nabi Ibrahim telah mendapat harta yang banyak dan nama yang megah serta termasyhur, sehingga setiap orang yang mengerjakan sembahyang apabila berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lazimnya dikaitkan dengan nama Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad kama barakta ala, lepas itu kan
Mesti sebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Terkenal dia. Padahal sebelum itu di negerinya dia tidak dikenal orang dan tidak ada siapa-siapa yang mengaku kenabiannya kecuali Nabi Lut, anak saudara. Sehingga terpaksalah dia berhijrah dengan meninggalkan tanah airnya. Tetapi Allah mengambilnya pula menjadi teman dengan gelaran Ibrahim Khalilullah. Artinya Ibrahim itu ialah teman Allah. Seterusnya dijadikan pemimpin bagi manusia. Itu kehidupan dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat Allah Ta'ala letakkan dia dalam golongan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Yakni di akhirat dia juga mendapat nama yang baik, yaitu sebagai orang yang layak mendapat pahala yang berganda-ganda dan berjaya mendapat kedudukan yang mulia di sisi Tuhan semesta alam. Kesimpulannya, Allah Ta'ala menghimpunkan kepada Nabi Ibrahim kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mempunyai sebutan yang baik di kedua-duanya. Bila kita melihat tentang sejarah perjuangan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, sabar, kemudian pula tekun menghadapi kaum kerenah kaum dia kan, kemudian melaksanakan semua titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam hidupnya, maka layaklah dia mendapat kelebihan-kelebihan. Semua nak beritahu orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh menghidupkan agama dalam diri dia, maka perbuatan itu, amalan itu tidak sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengganjarinya dengan ganjaran yang sebesar-besarnya daripada sisi Allah. Kerana memang itulah kehendak Allah Taala. Semua manusia yang dihidupkan, yang dilahirkan ke atas muka bumi ini, yang namanya insan ataupun manusia yang diberikan akal fikiran, yang ditaklifkan, dipertanggungjawab dengan amanah-amanah tertentu, tidak adalah kemahuan daripada Allah Ta'ala itu melainkan menjadi seorang hamba yang baik, melaksanakan ibadah-ibadah taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh mendirikan agama dalam diri adalah orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh berusaha menjadi hamba yang baik, selaras dengan kehendak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, memperhambakan diri kepada Aku. Jadi nak memperhambakan diri kepada Allah ini mestilah ikut sesuai seperti mana kaedah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam dan akhirnya dia mendapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-27, tuan. Kita masuk ke ayat yang ke-28. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah akan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu melakukan perbuatan keji, tidak ada seorang pun yang pernah mengerjakannya daripada seluruh Adam. Ayat 28 ni menceritakan kepada kita tentang perkataan Lut kepada kaumnya, mengingatkan kaumnya di mana kaumnya telah melakukan satu perbuatan yang tak pernah orang buat sebelum itu. Tak pernah orang lakukan sebelum itu. Itu perkataan Lut kepada kaumnya. Apa yang kaum dia buat ni? Mengapa kamu, ini pertanyaan daripada Nabi Lut, bukan pertanyaan menunjukkan tak faham, tapi pertanyaan menunjukkan kecaman, celaan, tak puas hati, nak beritahu tak betul. Kata Nabi Lut, mengapa kamu berahikan orang-orang lelaki dan memotong jalan? Kenapa kamu lebih suka kepada orang lelaki satu? Sedangkan pasangan untuk orang lelaki adalah perempuan, bukan lelaki. Dan memotong jalan, merompak. Merompak satu orang.
yang lalu lalang. Dan mengapa pula kamu melakukan perbuatan buruk dalam rumah persidangan kamu? Dia ada kelab dia. Dalam kelab tu dia buat macam-macam perkara tak senonoh. Sampai hari ni pun orang buat kelab juga kan. Kelab malam, kelab siang, kelab petang, macam-macam kelab lah. Dulu pun ada kelab dah lama dah. Zaman Nabi Lut tu dia buat kelab dia sendiri. Macam-macam lah dalam rumah tu dia buat dia. Tak lain jawapan kaumnya hanyalah mengatakan, ancamlah kami dengan siksaan Allah. Kaum ni pun tak tahu je. Sebab dia tak yakin Nabi Lut tu Rasul. Kok waktu kau panggil lah Tuhan kau, berilah Tuhan. Doalah kat Tuhan kau tu, turunkan azab kat kami ni. Sekiranya engkau daripada orang-orang yang benar, waktu kau ni Rasul, minta kat Tuhan kau tu, turunkan azab kat kita orang. Dinasihatkan oleh Nabi Lut, dia minta pula Nabi Lut suruh turunkan azab pula. Minta kat Tuhan kau tu, turunkan azab. Kenakan azab pada kami, kata dia. Itu antara sikap-sikap orang yang dogi lah. Kan? Nak tahu sikap orang dogi itu dah. Antara satu sikap orang dogi ni, bila dinasihatkan, bertambah-tambahlah kedegilan itu. Dia bukan nak tunduk nasihat dia bertambah dogi. Kan? Tak elok macam ni, tak elok macam ni, cikgu. Alah cikgu, orang kata tak ada benda pun. Dia tak kata dah turun azab. Dia melawan lagi tu. Itu tanda-tanda kedegilan lah tu. Kan? Orang tak buat okey ya, besok tak ada benda apa pun. Tak kena apa-apa pun. Banyak songel lah. Bila nasihat ni banyak songel lah pula. Yang itu tanda-tanda kedegilan yang ada dalam hati manusia. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini, setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, maka disebutkan di sini pula kisah Nabi Lut alaihi salam, iaitu dia telah diutus Allah supaya tinggal di negeri Sadum, tempat kaum Lut. Di sana Nabi Lut telah mendirikan rumah tangga. Jadi Nabi Lut ni kan dia pindah dulu. Bila Nabi Ibrahim perkampungan tu nak dimusnahkan, dia pindah sama. Nabi Ibrahim, Nabi Lut pindah pergi ke perkampungan Sadum. Di negeri Sadum ni lah Nabi Lut bertemu jodoh, berkahwin dengan seorang perempuan di situ, penduduk Sadum lah. Sehingga jadilah ia salah seorang daripada warga negara kampung tu. Di sana juga Nabi Lut dilantik menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Lut mendapati kaumnya menyukai perbuatan liwat. Jadi orang zaman Nabi Lut ni, dia melakukan homoseksual. Dia telah mengingkarkannya. Kan zaman sekarang pun sama kan. Apa sebut LGBT apa semua macam-macam lah kan. Istilah guna lah, istilah apa-apa pun. Suka kat lelaki. Orang lelaki suka kat lelaki. Dia telah mengingkarkannya dan membantahnya, iaitu orang lelaki mengadakan hubungan jenis sesama lelaki, tidak dengan perempuan. Nabi Lut mencela perbuatan kaumnya yang sangat keji dan kotor itu dengan mengatakan, innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kamu semua ni dah melakukan perbuatan keji yang ma sabaqakum biha. Tak ada orang buat macam ni. Seluruh alam ni kau lah yang pertama buat ni. Celaan itu dikuatkan pula dengan mengatakan lagi, innakum lata'tunar rijal. Mengapa kamu berahikan orang-orang lelaki? Yakni mengapa kamu berahikan orang lelaki dengan memuaskan nafsu syahwat kamu kepadanya, iaitu suatu perbuatan yang sangat buruk lagi keji, yang tidak pernah dilakukan seperti itu oleh seorang pun daripada penduduk alam, lantaran menyalahi perangai orang baik-baik lagi bersopan. Baik tuan-tuan, saya sempat snap tafsir Qutubi ni. Saya di sini tafsir Munir. Saya sempat snap tafsir Qutubi. Kita tengok apa yang Imam Qutubi sebut tentang kejahatan daripada kaum Lut ni. Sehingga disebutkan di sini,
uh, bahawasanya kaum Lut ini mana ya? Ha. Wataqta'una sabil. Satu mendatangi orang lelaki dengan nafsu syahwat. Yang kedua wataqta'una sabil. Dan taqta' ni potong, memotong jalan, maksudnya merompak. Yakni setiap orang yang melintas lalu lalang di tengah jalan, kamu lakukan rompakan kepadanya dan kamu bunuh, kamu rampas harta kekayaannya. Begitu juga disebutkan di sini, kata Ibnu Zaid, memang salah satu perangai buruk kaum Lut ini, kata Ibnu Zaid, iaitu dia suka menahan orang di tengah-tengah jalan, kemudian dibunuh dan dirampas harta. Ada juga pandangan yang lain seperti Ibnu Syajarah, kata Imam Qutubi kat sini, di mana kalau Ibnu Syajarah menyebutkan bahawasanya kaum Nabi Lut ni bahawasanya kaum Nabi Lut ini merampas harta orang jalan tengah-tengah tu, ditahan dirampas harta orang tu, dibunuh apa tujuan tu? Bukan dia orang tak senang, dia orang senang juga keturunan Lut ni, tapi digunakan harta rampasan itu sebagai jadi apa? Jadi modal. Jadi modal untuk istilah kita berpoya-poya. Berpoya-poya. Kan rampasan tu dibawa ke kelab, dia menganjurkan majlis-majlis apa ni, program-program aktiviti macam pelacuran, kata Ibnu Syajarah. Itu modal. Rampasan tu digunakan untuk buat jahat lagi di kelab dia. Ini kaum Nabi Lut punya perangai. Dan kaum Nabi Lut ni juga, mereka ni tak suka pada orang perempuan. Apa dia buat? Setiap kali mereka nampak orang perempuan, mereka akan baling dengan batu kerikil. Batu apa tu? Batu yang baik betul. Batu buat rumah tu lah. Batu kerikil kecil-kecil tu lah. Batu tiga suku tu kan. Nampak orang perempuan dia baling, nampak perempuan dia baling, nampak perempuan dia baling. Supaya apa? Dengan tujuan untuk mengasingkan orang perempuan dengan orang lelaki. Maknanya zaman Nabi Lut tu orang perempuan tak dipandang langsung, tak ada nilai. Dia tak suka kat orang perempuan. Dia suka kat orang lelaki semua. Orang perempuan datang dibaih dengan batu. Dibaling dengan batu. Ini kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kemudian ditambah dalam tafsir Qurtubi ini ada satu dari riwayat daripada Ummu Hani yang meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah, Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ummu Hani tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna ayat wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mengapa pula kamu melakukan perbuatan buruk dalam rumah persidangan kamu, dalam kelab kamu? Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini, yakni mengapa kamu lakukan perbuatan maksiat di rumah-rumah persatuan dan kelab-kelab dengan mengumpulkan orang ramai bersidang untuk melakukan perkara-perkara buruk dan memalukan serta menyalahi akal fikiran yang sihat, iaitu segala macam perbuatan yang dilarang oleh agama dibuat dalam kelab. Dalam hubungan ini para muhaddisin iaitu Ahmad, At-Tirmizi, At-Tabrani, Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Hani. Ini daripada Imam Qutubi, ada dalam tafsir Qutubi ni. Katanya, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka itu duduk di tepi jalan. Nabi sebut maksud mereka melakukan perbuatan buruk dalam rumah persidangan. Kata Nabi, mereka itu duduk di tepi jalan sambil melontarkan batu kerikil kepada orang yang melintas di jalan serta mengejek-ngejek mereka.
Bukan saja orang perempuan, orang lain lalu pun dibalingnya dengan batu. Termasuk juga dalam daripada pertanyaan Ummu Hani dalam tafsir Qutubi ni, Rasulullah kata mereka melarang orang, menahan orang di tengah jalan, merampas harta, kemudian dengan harta itu mereka lakukan maksiat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi. Begitu juga An-Nuhas, As-Sa'labi, Al-Mahdi dan Al-Mawardi. Banyak hadis ini menceritakan kejahatan kaum Lut ni. Dan dalam satu riwayat Ibnu Abbas katanya mereka melontarkan batu-batu kerikil dan bahan letupan. Main-main baling-baling bom pula ni. Sambil mengunyah-ngunyah getah dan kayu siwak di depan orang. Mereka menanggalkan kain dan memaki-maki dan mencarut-carut semasa bergurau. Ini main apa ni? Gurau main tengah-tengah kain ni. Kan? Lalu orang turun kain ni. Tak pernah buat orang tu. Kan? Orang lalu tengah kain ataupun buat pakai jubah jangkit kain ni. Kan? Ini perangai orang kaum Nabi Lut. As-Sa'labi, ini saya baca dalam tafsir Qutubi tuan. Wa qala Sa'labi wa Muawiyah. Muawiyah sebut, Sa'labi dengan Muawiyah sebut. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaum Nabi Lut ni dia suka duduk dan berkumpul-kumpul pada satu tempat. Jadi berkumpul ramai-ramai, setiap orang ada dia punya bokeh mangkuk yang mereka letak batu-batu kerikil. Apabila ada orang lalu, mereka akan baling orang tu dengan batu. Siapa yang dapat mengenai orang tu, itulah dikira Johan, orang yang paling hebat. Duit pertandingan pula, sasaran pula orang lalu tu, baling orang tu. Siapa dapat kono kawan tu, itu orang tu hebat. Jadi orang lalu dibaling-baling dengan batu. Kata Sa'labi. Ini perbuatan di antara perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ni. Zaman kita ni orang tak berkumpul untuk baling batu, tapi duduk tepi-tepi jalan dengan gua nak orang. Fiwit dia. Ke mana tu? Tanya. Tu perangai macam Nabi Lut ni kaum tu. Cuma dia tak baling batu je. Batu tak baling, tapi dia baling dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang menyakitkan hati orang. Kan? Lalu orang tak senang pakai sikit. Pendek sangat kain tu, tak ada kain ke? Kan? Lalu lah ustazah nak ke mana tu? Kan? Orang dengar geram dengan. Itu zaman Nabi Lut tu memang duduk tepi jalan. Dia ngacau orang. Tak ada benda nak buat ke? Aisyah, Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Abu Bazzah, termasuk juga Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahawa kaum Nabi Lut itu saling. Ni lagi buruk pula, main kontut-kontut pula. Gila, tak ada kerja lain luar tu lah kan ni. Bungut untuk orang. Kan perkara buruk-buruk tu. Orang kontut malu ni dia tak ada ni. Buruk. Mujahid menyebutkan bahawa kaum Nabi Lut itu selalu membawa orang laki-laki dibawa ke tempat dia berkumpul dan mereka mendatanginya dengan nafsu syahwat. Jadi kelab-kelab itu dibuat di rumah pelacuran. Masalahnya lawan itu orang perempuan, orang lelaki. Kan? Bertentangan di luar tabi'i manusia lah. Ini memang sebab tu Nabi Lut sebut kau buat tak ada bondok, tak ada orang buat sebelum ni. Termasuk juga kata Imam Mujahid ni, orang Nabi Lut ni dia suka main dengan burung merpati. Ini burung tak ada kerja buat, ibadah apa semua tak ada. Masa dia senang tu, kemudian pula di antara perangai-perangai buruk amalan orang Nabi Lut ni, dia leko pagi sampai petang main burung. Kita zaman kita ni tak ada orang main burung ni, ada lah main burung kuku main, tapi ada masa-masa ataupun dia tak main burung, dia main
main motor kain tu ni. Pagi dia keluar, malam kampung balik. Mayang tak warna, apa tak warna kan. Gila waktu dia cari baung dalam hutan tu. Baung tak jumpa, setan jumpa dalam hutan tu. Itu yang gila mancing. Macam-macam jenis gila lah. Zaman dulu dia tak banyak benar. Dia main burung. Lepas itu pula dia suka mewarnakan kuku. Zaman sekarang pun ada. Benda-benda yang kita buat ni putaran perbuatan amalan manusia dulu-dulu tuan. Kok zaman ni ada orang homoseksual? Zaman Nabi Lut pun dah ada dah. Warna kuku zaman dulu Nabi Lut zaman tu dulu mewarnakan kuku mereka. Warna kuku macam-macam warna. Hitam, putih, merah apa semua. Ini memang perangai kaum Nabi Lut dulu. Sampailah hari ni warna. Kan bila mandi janabah tak sah sebab air tak sampai. Malanglah. Disuruh belajar tak nak belajar. Sepanjang waktulah badan dia tidak suci. Berjanabah dalam hadas besar, keadaan besar. Macam mana nak semayang? Macam mana nak puasa? Macam mana nak baca Quran? Itu perempuan suka mewarna kuku. Orang lelaki pula dye rambut tanpa melihat material yang digunakan tu. Sampai tak air tu, lepas tak air tu, kena ke rambut. Kan kok mandi macam mana cerita Ini tak pernah dipikirkan oleh orang hari ni. Kemudian pula suka bersiul-siul. Kan siul ni ganggu orang lah tapi tak berjalan. Fiwit dia ni siul kan. Kalau dalam penggunaan dalam bahasa Arab ni dia gunakan tangkisul asabi' ni, maksudnya lipat jari tu dia bunyian. Macam hari ni pun orang buat itu kan. Dia bunyi kuat kan. Kalau ada tujuan baik tak apa, atau dilipat jari ni. Kita tak berhati buat dah kan, kau saya buat kan meletup masjid ni kan. Bunyi kuat tu kan. Jenis yang dia buat jenis tu masuk dalam tiup tu. Ini tujuannya untuk menyakitkan orang, ngacau orang. Hari ni pun orang buat itu juga. Siul macam ni mahir betul. Kan? Zaman Nabi Lut tu memang itulah kau jual. Kemudian melempar orang dengan batu, baling orang tanpa rasa malu dalam siap perbuatannya. Masuk juga menunjukkan dengan izin ahli dewan kemaluannya. Kek kain apa jadah tunjuk ke orang, dia suruh orang lari. Lari orang. Dia golak ramai. Takut orang kita. Kan? Dah macam kobau pula. Kobau pun tak ada dia. Malu ni. Ni orang zaman Nabi Lut tu perangai memang buruklah masa tu. Ibnu Atiyah mengatakan, waqala Ibnu Atiyah bahawa perbuatan itu ini lagi menarik kata Ibnu Atiyah ini dicatatkan oleh Imam Qurtubi. Kata Ibnu Atiyah itu bahawa perbuatan yang telah dilakukan di zaman Nabi Lut itu ada dilakukan oleh sebahagian umat Muhammad SAW. Ini Ibnu Atiyah sebut. Sehingga kata Ibnu Atiyah, sepatutnya umat Islam hari ini segera mencegahnya sebelum azab Allah menimpa umat Muhammad seperti mana Allah Ta'ala telah menimpakan azabnya kepada kaum Lut. Homoseksual ada lagi zaman ni. Jangan pula kita apa highlight kan lah. Ini golongan-golongan ni. Suku lelaki ni golongan apa ni kan. Nak nyambut apa malas nak nyambut kan. Orang suku lelaki antara anak perempuan zaman ni pun dah jadi dia cuba mengukurkan kedudukannya, kumpulan dia, menyebarkan fahaman dia hari ni ke banyak negara. Banyak negara-negara Eropah lah, masuk ke negara-negara Asia, macam-macam lah kan. Awak ni kerajaan rampas jam apa warna-warni tu lambang dia kan. Sebenarnya nak beritahu orang agama ni tak ada kumpulan ni. Boleh buat suka hati. Nak orang perempuan kau, nak orang lelaki kau, nak kondan kau, nak siapa-siapa, tak ada masalah. Tak boleh, tak ada orang boleh langgar kita. Kita bebas manusia. Tak ada orang boleh menentukan kehidupan orang lain. Ini antara fahaman anak dibawa ni. Golongan mulhid, tak payah tak ada Tuhan. Tak ada agama. Makhul, salah seorang menyebutkan, mengatakan bahawa pada zaman ini ada 10. Bila Ibnu Atiyah sebut ada di kalangan umat kejahatan Nabi Lut itu dibuat oleh kalangan umat Muhammad. Disebut di sini oleh Imam Qurtubi, Makhul mengatakan
Ada 10 kata dia macam sifat buruk kaum Lut itu ada di zaman umat Muhammad SAW. Satu katanya, iaitu mengunyah sesuatu dengan bunyi yang kuat. Ngunyah. Sekarang kita nak kata kunyah apa? Ngunyah chewing gum tu apa nak ngubah tu? Kalau dipaham daripada bahasa ni, macam dulu perangai orang Arab ni ada satu bondo yang dia gigit, dia kunyah. Suara kunyahan tu sampai dengar orang, dia macam satu habit. Kunyah jumpa orang tak tahu apa dia kunyah. Itu. Kedua, mengecat kuku, warna kuku. Cat kuku, warna kuku ni. Kemudian buka kain, tunjuk kat orang. Ini pun ada juga. Di zaman kita ni orang baik, orang gila, orang tak gila tak baik macam ni dah. Kok baik macam ni salah orang gila. Tapi saya menjumpa golongan macam ni. Dia tak ada kerja lain. Dia pergi kat orang kan, orang makan kan, dia ingkit kain ni dah sebab terabur orang lagi. Tapi orang tu tak betul lah. Orang betul lepas nak buat macam ni lagi dah. Kemudian bersiul dengan gunakan jari tangan. Dulu jari tangan lah, sekarang ni tak pakai jari tangan pun berbunyi dah. Kemudian melemparkan orang dengan batu, baling orang. Homoseksual. Melakukan perbuatan homoseksual. Itu di antara perbuatan-perbuatan yang ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi Lut buat, kaum Lut buat, sekarang pun dia buat. Kata Ibnu Abbas lagi, kaum Nabi Lut tu selain daripada dosa-dosa pelacuran yang dia buat, orang Nabi Lut ni dia suka menzalimi sesama masing-masing. Siapa yang kuat kan akan menzalimi orang lain. Dia suka caci mencaci, baling orang, dengan kemudian pula suka main bondo-bondo yang aneh, yang polik-polik. Pakai perhiasan pun perhiasan yang polik-polik. Orang lelaki dah jadi macam tak pernah kita dia tu lelaki ke perempuan. Orang perempuan kan dah jadi macam daripada alien planet mana tak tahu, mungkin datang daripada Zuhal, daripada Utarid datang. Dia suka di sini disebutkan mewarna bukan kuku saja, pakai perhiasan. Kemudian pula dia melaguan ayam. Suka lagu ayam. Lagu ayam zaman kita ada. Bukan saja melagakan ayam, kata Ibnu Abbas, ni tanduk ni laguan domba, kambing pun jadi mainan ni. Suruh kambing tu bergamuk, dia golak ramai duduk tepi tu. Kita zaman kita dulu, zaman-zaman hang tuah Melaka dulu, ayam, lagu ayam sampai sekarang ada. Kan? Kambing pun boleh bergamuk di kojornya, disuruh kambing tu berlagu. Kemudian pula bersolek guna kuku cat, habis semua muka dicatnya. Zaman sekarang pun ada juga. Sampai kita pun confuse kita, betul ke bini dan ni tu ni, ada lain aku kata. Sebab kulit itu sawah matang tiba-tiba dah jadi merah kulit dia. Kita pun heran kan. Bukan kat sini, ni orang di Afrika saya sebut. Laki pun heran, betul ke bini ni tadi kita dia sama pergi kenduri kahwin. Kan, lepas tu tengok duduk sebelah rumah, apa pula merah jambu lah kulit rumah ni. Selalu sawah matang, kulit air ni merah jambu lah. Laki pun confused. Iyalah bini ni tengok balik, betul kau Rashidah? Ya ada kau nama Rashidah, tak tahu kan? Kan, kau Rashidah? Yo tadi. Lain nak kulit kau tadi. Kan dah masa mau rumah. Laki ni nak berdakwah, konon ni, dah marah rumah. Dan ini zaman Nabi Lut dulu. Kemudian pula lelaki suka pakai pakaian perempuan. Zaman ni pun ada orang. Lelaki dah suka perempuan. Asalkan keluar yang misalnya janggut dia dicukur. Tanya, kenapa kau cukur janggut misalnya ni? Macam lelaki lah. Kan kau lelaki, saya tak suka jadi lelaki. Padahal dia lelaki. Ni zaman tuan. Dia suka jadi perempuan. Dia kata, balik pula nyawa kau ni. Aduh tuan, hari ni ada. Kita jumpa tanya tu, apalah kau? Elok, janggut sikit biarlah. Misai tu cukur tak apa. Janggut biar. Orang Islam ni cukur misai.
bala janggut. Sebab Nabi sebut orang Yahudi dia buang janggut, dia bala misai. Kita terbalik, buang misai atau repair misai ni janggut panjang. Janggut ada janggut. Tak nak lah Ustaz, macam nampak macam lelaki lah kata dia. Tak apa kau tak nak jadi lelaki pula. Tengok orang Korea tu tak demi saja janggut lawa. Rupa dia pengikut K-pop, pengikut tegar. Kan orang Korea mana ada janggut Orang Korea aku penyanyi ada janggut. Gagal, hilang kekoreaan itu. Tak sahlah dia tu menjadi orang Korea. Orang Korea ada janggut saya tu. Cuba tengok yang nyanyi itu. Kan? Yang suka dia orang tu tak ada janggut macam saya tu. Putih semua, mulus, licin. Suka orang. Yang anak kita joget-joget di K-pop. Apa kumpulan itu? Budak-budak sekolah tanya. Kita baca satu ayat. Sebutkan daripada juzuk manakah ayat ini? Tapi dia dah. Bila kita sebut Jungkook daripada kumpulan manakah? BTS. Tahu deh. Saya pun tahu sebab anak saya tahu. Dia tahu BTS, RXZ, RXS, Y-Suku. Semua tu. Tapi Y-Suku ni bukan kumpulan rock K-pop. Itu motor. Dia tahu semua. Tanya ayat, dia 5 tahun mengaji Quran tu, tak tahu dia kat mana surah mana tu. Entah dia. Tanya orang Korea jauh beribu-ribu batu tu, dia tak nampak tu. Dia tahu orang Korea tu daripada kumpulan mana. Nak gitu. Hari ni, tu kan itu warna-warna Korea kan suka itu. Jadi penyakit pula. Tuan, hari ni kalau dulu Barat telah berjaya mengeksport budaya dia keluar. Satu dunia. Satu dunia bergogah dengan budaya Barat. Dengan rock and roll, dengan suara bigis, dengan apa. Dia tak boleh masuk ke Rusia. Dia gagal masuk ke Rusia. Rusia ni jati diri dia kuat. Rusia dengan Rusia ni. Dia tak masuk. Itu Amerika yang kita kenal. Tamadun dia yang hebat. Dengan ekonomi, dengan segala macam. Budaya, filem, muzik. Habis dia ekspor keluar. Memang hebat. Kuatlah. Tapi dia tak sekuat Korea. Bila Korea ekspor pula, dia punya budaya, dia masuk ke negara Asia. Dia masuk ke benua Amerika, India semua. Dia masuk sampai ke Rusia. Tuan-tuan baca ini paper apa soal apa. Orang-orang perempuan Rusia ini hari ini cukup tergila-gilakan pemuda-pemuda daripada Korea. Tanya apa K-pop semua. Sampai Rusia pun nak runtuh budaya Korea tu masuk. Hebat lagi Korea ke boleh daripada Amerika. So buat BTS tu semua orang tahu. Saya tak tahulah BTS tu menantang apa, tapi dia katanya kumpulan K-pop. Lelaki. Mula-mula lelaki ni tak berapa nak hebat. Orang perempuan sampai orang perempuan Korea ni suruh pakai seluar pendek-pendek. Tu melantun dia apa kan. Dia menari. Lepas tu orang lelaki pula. Dengan muka macam perempuan, licin, tak ada misai, tak ada jambang, tak ada apa berbulu. Rambut pada warna kuning pula, putih pula rambut dia kan. Sampai ke Malaysia. Buka, kita rampih beg duit anak murid kita ataupun tertinggal, kita buka. Dalam tu bukan gambar Omak Jungkook, Bangkok, apa lagi? Kan Korea nama senyum tu Pak Juwan apa ni? Apa tu? Han Biol. Nyanyi kan? Biol pun kek dia tak biol. Kita rasa biol, kek dia tak biol. Kadang saya saja buat marah anak murid saya khabar. Siapa pelakon yang penyanyi yang kau kenal Korea kat Malaysia? Han Biol. Bukan cakap Biol, cakap Pak Bangang. Sun Songok cakap Hang Bongok marah dia. Kan? Habis semua Korea semua dia kenal. Daripada pelakon, penyanyi tuan sampai hari ni. Tanya abah kau siapa nama? Mahmud. Minta maaf kepada Mahmud. Atuk kau? Matuk dia tak kenal. Tapi Korea dia tak pernah jumpa tu je kenal. Hari ni yang itu berlaku. Dan orang lelaki zaman Nabi Lut tu dia suka pakai pakaian perempuan, dan perempuan pula sukalah nak jadi pakai lelaki. Bertukar pula. Zaman hari ni orang lelaki nak jadi perempuan. Orang perempuan nak nampak macam gagah, rockers apa semua pakai seluar pula dah. Geramai. Bukanlah salah pakai seluar, tapi tengoklah keadaan seluar yang nak pakai tu. Kan? Jangan nampak macam jantan. Orang perempuan pakai seluar labu, pasal seluar kan macam kain luar. Tak adalah kisah itu. Masih lagi dalam, orang kata dalam ruang lingkup menutup aurat tu. Ini kan pakai seluar jin sama macam orang lelaki pakai. Gayo jalan cakap sama macam orang lelaki cakap. Dia tak nak jadi orang perempuan. Hey bro, tu kan. Perempuan. Mana bro?
Dia tengok siapa ni. Dia tanya kita bro tapi suara halus. Perempuan. Orang lelaki kan tak nak cakap bro-bro kasar-kasar. Dia jadi perempuan lah. Mana tu? You nak ke mana? Nak ikut, boleh tak? Jadi perempuan pula dah. Lelaki. Jadi kita pun confused dalam dunia hari ni. Zaman Nabi Lut tu dah ada. Zaman Nabi pun ada juga orang macam itu. Semua ini menunjukkan tentang kebejatan, perangai orang-orang akhir zaman ini telah mengulangi kembali kejahatan orang dulu-dulu. Saya selalu sebut, begitulah sunnatullah. Bila Allah Ta'ala nak musnahkan satu barang yang lama, maka benda tu akan membusuk, memburuk. Kalau kain buruk, kereta buruk, semua buruk, rumah buruk, tanda nak musnah. Macam itulah manusia. Kalau akhlak ada buruk, badan pun dah lama memburuk, memang tu tanda-tanda akhir lah tu. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Untuk pagi ni mudah-mudahan ada kebaikannya pada kita semua dan sama-sama kita doa pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis-majlis ilmu seumpama ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hidup kita, beri kejayaan pada anak-anak kita, beri kejayaan kepada segala usaha dan perancangan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati umur dan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Mudah-mudahan zuriat-zuriat yang kita tinggalkan di atas muka bumi nanti menjadi zuriat-zuriat yang sering membekalkan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kubur kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza. Sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Kau ada lah. Kau tak ada, kita berhenti kat sini. Tuan-tuan tak ada, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.